السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi bagi menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan saya sekarang menghadapi masalah keputusan bekalan elektrik. Jadi yang ada pada saya ni adalah cahaya, lampu yang guna power bank, dan laptop yang guna bateri yang baki lagi separuh, kan? Tak tahulah boleh habis ke tidak ke 1 jam ni, insya-Allah. Jadi itu yang cahaya gelap sikit tu, sebab tak ada lampu, elektrik tak ada, guna internet daripada handphone. Jadi insya-Allah semoga Allah Taala mudahkan. Nak baca buku pun tak pun jelas cahaya lampu dia. Jadi kita bacalah insya-Allah pelan-pelan. Muka surat 79 dari kitab Zadul Ma'ad, jilid yang ke-6 dia. Ke-6 terjemahan. Faslun, hukum beliau sallallahu alaihi wasallam dalam pembebasan kota Mekah. Maksud Fathu Mekah ni. Ya. Fi hukum sallam fi Fathi Mekah. Beliau SAW menetapkan hukum bahawa barang siapa menutup pintunya, tutup pintu rumah dia, atau masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, atau masuk ke dalam masjid, atau meletakkan pedangnya, maka dia aman. Ya, dia aman. Beliau memerintahkan untuk membunuh 6 orang yang diantaranya adalah Miqyas bin Subabah dan Ibnu Khatal, dan 2 orang wanita penyair, penyair wanita yang melantunkan syair mereka dalam mencela Nabi SAW. Diperintahkan supaya dibunuh mereka ni. Beliau menetapkan tidak membunuh orang yang sudah terluka, tidak boleh mengejar orang yang lari, dan tidak boleh membunuh para tawanan. Inilah maknanya sistem yang telah diajar oleh Nabi SAW, hatta terhadap musuh, kan, terhadap musuh yang memeranginya, musuh yang sentiasa bersedia untuk membunuh Nabi SAW. Tapi kerana mereka tak mampu untuk membunuh Nabi, maka mereka tak boleh nak bunuh Nabi SAW. Tapi apabila tiba giliran Nabi SAW memiliki kekuatan tentera, inilah dia apa yang Nabi buat pada mereka. Nabi kata orang yang terluka tak boleh dibunuh, orang yang lari daripada peperangan tak boleh dikejar, tak boleh dibunuh pada tawanan. Ini dia sistem Islam yang cukup cantik lah. Tapi Yahudi laknatullah ni, maknanya mereka tidak mengetahui, ataupun mereka tahu tentang ni. Sebab tu kerana apa? Pengkhianatan mereka, kejahatan mereka, maka Nabi SAW usir mereka daripada Madinah. Yahudi yang pertama, bangsa Yahudi yang pertama diusir pada Madinah adalah Yahudi Bani Qainuqa. Ya, yang kita baca dalam sejarah macam mana peristiwa pengusiran mereka, kerana mereka merancang, membuat perancangan untuk menjatuhkan kerajaan Islam Madinah. Dan mereka dibantu, disokong oleh ketua munafik, itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Disebutlah sebagai riwayat yang mana para muarrikhin ahli tarikh tidak menyebut tentang kesahihannya bagi mereka. Maknanya cerita tu tak sahih lah. Satu cerita yang menjadi penyebab bagi perang dengan Yahudi Bani Qainuqa tu, ketika seorang wanita berada di pasar Yahudi, wanita Al-Ansar, kan? Jadi Yahudi ni maknanya mengusik dia, kan, mengganggu dia. Jadi sebagai seorang Yahudi tu, dia ikat, dia ambil tali, dia ikat di kain baju wanita tadi, kan? Wanita sedang duduk, bila dia bangun habis terlondeh, mana nampak jasad tubuh dia. Jadi Yahudi semua ketawa. Jadi ada satu orang lelaki Ansar melihat, maka dia pergi bunuh Yahudi yang menghina wanita tadi. Maka mereka ramai-ramai bunuh dia. Ya, maka dengan sebab itu berlaku
perang Bani Qainuqa, tapi sanad tu tak sahih lah, sebab tidak ada satu ulama tarikh pun sebut secara sanad. Dia punya masdar daripada mana tak disebut pun. Kisah tu hanya disebut dari mulut ke mulut macam tu kan. Tapi ala kulli hal, kejahatan Yahudi ni maknanya turun-temurun lah kan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran punya kejahatan mereka dan berlaku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka diusir keluar Bani Qainuqa ni. Mereka ni duduk di sebelah utara selatan apa nama, Janub dengan Syamal. Janub ni utara lah, selatan Madinah, mereka duduk di sana kan. Janub, bahagian Janub Madinah, mereka duduk di situ. Maknanya dia diusir keluar lah mereka daripada Madinah. Kemudian Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir pula kan, mana dia buat pengkhianatan terhadap Nabi SAW. Ketika Nabi pergi ke tempat mereka, minta bantuan mereka untuk bayar diat tentang dua orang yang telah dibunuh. Tak dia bayar lah, sebab mereka kafir yang mana yang ada janji setia dengan kerajaan Islam Madinah. Jadi Nabi SAW pergi situ. Okey, mereka buat perancangan nak hempapkan batu kisar gandum tu daripada atas bumbung rumah, nak hempapkan ke atas batu ke atas Nabi SAW. Maka Nabi balik, dia bawa tentera pergi, maka dikepung, maka diusirlah Yahudi Bani Qurayzah, Bani Nadir ni kan. Kemudian peristiwa Yahudi Bani Qurayzah, kesemua Yahudi diusir keluar daripada Al-Madinah Al-Munawwarah oleh Nabi SAW. Ini dia. Baik. Beliau memutuskan bagi Bani Khuza'ah agar mereka mengumpulkan pedang-pedang mereka di Bani Bakar sampai solat asar. Kemudian beliau bersabda kepada mereka, wahai sekalian Khuza'ah, angkatlah tangan-tangan kamu daripada pembunuhan, jangan bunuh orang lagi. Ya. Kemudian faslun, hukum beliau SAW dalam pembahagian harta ghanimah, yakni harta rampasan perang. Beliau SAW menetapkan bahawa pasukan pengendara kuda mendapat 3 bahagian. Orang yang naik kuda dapat 3 bahagian, dan yang berjalan dapat 1 bahagian. Naik kuda dapat 3 bahagian, 2 bahagian tu untuk orang, untuk tuan dia lah, 1 bahagian untuk kuda dia. Dan yang berjalan dapat 1 bahagian. Inilah hukum yang sahih dari beliau SAW dalam seluruh peperangan, beliau, dan ini adalah pendapat majoriti fuqaha. Kemudian Nabi SAW memutuskan bahawa as-salb, yakni hukum as-salb, maksudnya orang yang membunuh musuh. Bagi yang membunuh musuh, mana yang dia dapat bahagian yang milik musuh tu adalah untuk dia lah, dalam pembagian harta rampasan perang kan. Kalau maknanya musuh tu tinggalkan, dia bunuh tu tinggalkan baju besi, topi besi, kan, pedang, maka Nabi akan bagi kepada yang membunuh tadi lah. Itu dia kata as-salb. Beliau SAW memutuskan as-salb, apa-apa yang dilucuti daripada musuh adalah milik orang yang membunuh pemiliknya. Tetapi harta rampasan perang tu tak boleh ambil lagu tu, ya, mana dia akan dibahagikan oleh amir, oleh ketua lah kan. Tak boleh jadi ambil dulu sebelum dibahagikan, nanti dia jadi apa, apa nama, dia panggil apa, dia panggil pengkhianatan, ghulul. Dia panggil ghulul, mana boleh menyebabkan orang tadi dapat sisa neraka daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengambil harta rampasan yang belum dibahagikan. Kemudian adapun hukum beliau SAW mengeluarkan 1/5 rampasan perang, yakni al-khumus, maka Ibn Ishaq, yakni Muhammad bin Ishaq lah rahimahullah ta'ala. Ibn Ishaq ni dia banyak meriwayatkan kisah-kisah maghazi lah, walaupun mana ya, dia adalah seorang yang lemah lah, dhaif, ya. Tapi ulama kata kalau disebut dengan lafaz saya dengar dalam cerita kepada kami, maka lafaz dia diterima, ya. Tapi ala kulli hal, cerita-cerita sirah ni kan kadang-kadang riwayatnya dhaif. Tapi itulah kalau kita tolak semua riwayat sirah ni, ya, yang dhaif ni maknanya banyak, lebih daripada separuh sirah tu tak boleh pakai lah, tak boleh terima lah.
Ya. Jadi ala kuliah kita dengar cerita-cerita sirah ni maknanya sebagai motivasi kita dan sebagainya. Tapi kalau yang palsu tu tak boleh terima lah. Ya, cerita dia. Baik. Jadi menurut Ibn Ishaq, dia kata jumlah kuda pada perang Bani Quraizah ialah sebanyak 36 ekor. Yahudi Bani Quraizah ni. Dan ia adalah rampasan yang diperoleh tanpa peperangan. Al-Fai. Ya. Jadi Al-Fai ni panggil siapa? Harta rampasan yang didapati yang bukan daripada peperangan lah. Musuh lari meninggalkan harta rampasan perang tadi tanpa berlaku apa-apa peperangan. Itu dipanggil Fai. Pertama diberlakukan padanya dua bahagian. Okey. Dikeluarkan darinya bahagian 1/5 Al-Khumus. Dan ini berlangsung selama setahun. Ismail bin Ishaq setuju dengan pernyataan ini dan ia berkata, aku mengira sebahagian mereka mengatakan beliau meninggalkan bahagian yang 1/5 setelah itu. Dan tidak ada satu pun hadis yang berisi keterangan memuaskan dalam masalah ini. Hanya saja yang pasti penyebutan bahagian yang 1/5 adalah pada ghanimah perang Hunain. Hunain, perang Hunain, 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya. Harta dia bagi 5, 1/5 itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Khumus. Al-Waqidi berkata pertama kali dikeluarkan bahagian 1/5 daripada rampasan perang adalah pada perang Bani Qainuqa. Jadi Yahudi Bani Qainuqa Nabi sallallahu pergi nasihat depa. Nabi ingatkan depa ia berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Yahudi peperangan dengan Yahudi Bani Qainuqa ni selepas perang Badar lah. Jadi Nabi sallallahu pergi jumpa depa, Nabi nasihatkan depa kan tentang apa, Nabi ingatkan mereka bagaimana kekalahan musyrikin Quraisy yang datang daripada Mekah selama sebanyak 1000 orang tadi kan. Seramai 1000 orang dikalahkan oleh tentera Muslim, tentera Islam yang sedikit. Ya, Nabi ingatkan depa, tapi depa ni sombong Yahudi ni. Yahudi ni sombong, dulu dan sekarang sama ya. Kesombongan depa ni kan. Padahal depa ni adalah manusia yang paling bacul dan paling pengecut sekali, yang takutkan kematian. Jadi depa bila Nabi nasihat macam dia berkata, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika. Janganlah engkau berasa hebat dan kagum pada diri engkau sendiri. Dia berkata kepada Nabi SAW, innaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran. Kau perangi Bani Quraisy, bangsa Quraisy ni, mereka ni tak reti perang. Aghmaran yakni qillatu hibratin fil hurub. Depa ni tak ada kepakaran dalam perang. Ni kami ni nak perang dengan kami. Baru kau tahu siapa lelaki di kalangan kita. Jadi la ya'rifuna al-qital. Puak Quraisy bukan reti perang, bukan reti berlawan. Innaka law qataltana la'arafta anna nahnu wa annaka lam talqa mithlana. Kalau engkau lawan dengan kami, kau tahulah kami ni siapa. Kau takkan pernah jumpa manusia yang gagah kuat seperti kami. Sombong Yahudi Bani Qainuqa tadi. Nabi pergi kepung apa? Lah kali kena halau keluar. Kan? Kena halau keluar daripada Madinah. Nabi kata, kan, kamu keluar macam tu saja, tinggalkan segala harta benda, senjata pun tak boleh bawa, tinggal. Ambil harta kamu je. Kan? Apa nama, senjata-senjata kamu tinggal, tak boleh ambil. Disuruh keluar macam tu je. Ini kisah Yahudi Bani Qainuqa. Jadi Al-Waqidi ni maksudnya kalau ada dalam periwayatan hadis ini orang matruk lah. Matrukul hadis. Hadis ni dia tak diterima kalau dia riwayat hadis ni. Ya kan? Sebab dia dituduh bagi orang yang kadzab lah. Tapi lah cerita sirah macam ni kita tengoklah. Kita baca riwayat dia. Dia kata Al-Waqidi, pertama kali dikeluarkan bahagian 1/5 daripada rampasan perang adalah perang Bani Qainuqa yang berlaku pada tahun kedua Hijriyah. Yang terjadi 1 bulan 3 malam setelah perang Badar, baru sebulan lebih lah. Mereka menyerah hukum kepada beliau apabila mereka dah dikurung, diperang apa, dikepung macam tu kan, dah tak tahan lah beberapa hari dikepung. Jadi barulah mereka menyerah diri, turun kepada hukum Nabi SAW.
Maka beliau mengadakan perdamaian dengan mereka bahawa harta-harta mereka menjadi milik beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum wanita serta anak-anak menjadi milik mereka. Kan. Kamu bawa anak-anak kamu, tapi harta-harta kamu tinggal. Anak-anak isteri kamu tak ditawan. Dia cerita ni disebut dalam riwayat bahawa Abdullah bin Ubay ni dia mana dia pergi jumpa Nabi, dia minta, dia kata depa ni Yahudi ni adalah sekutu kami, depa yang banyak bantu kami, jadi untuk aku minta kepada engkau. Dia masukkan tangan dia dalam baju ni, misalnya dia pegang pinggang baju kain di ikatan pinggang ni, dia pegang, dia kata lepaskan arsil ni, aku tak akan lepaskan. Dia kata, sampai macam tu jahatnya Abdullah bin Ubay ni kan, ketua munafik ni, sekutu Yahudi. Dia orang munafik ni ramai lah kan. Kita tengok dulu tak baru-baru ni lah yang ditangkap beberapa orang Melayu kan, yang jadi ejen Mossad tu. Puak munafikin lah ni. Puak munafikin nak kata apa lagi? Kan, ini geng Abdullah bin Ubay bin Salul lah. Kan? Maknanya ditangkap oleh PDRM, tangkap dia. Alhamdulillah. Kan, rupanya ada orang Melayu ejen Mossad ni. Ejen Yahudi laknatullah ni. Ya? Dah ditangkap dah. Pakai tudung elok lah, perempuan, suami isteri bertudung. Rupanya dia ni syaitan berbulu, berkulitkan manusia, syaitan. Tapi alhamdulillah dia ni dah ditangkap lah. Kan? Sepatutnya pengkhianat negara ni kalau ikut Islamnya, hukum bunuh lah buat ni. Kerajaan jatuhkan hukuman bunuh kat atas mereka, kerana mereka pengkhianat bagi negara dan agama tadi. Ni rupanya ramai kita tak tahu. Kemudian dan beliau mengeluarkan 1/5 daripada harta mereka. Mubadah bin As-Samit berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Badar. Tak kala Allah telah mengalahkan musuh-musuhnya, sekelompok kaum muslimin ada yang pergi mengejar mereka, sekelompok lain melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekelompok lain menguasai perkemahan dan harta yang dirampas daripada mereka. Setelah pasukan yang mengejar itu kembali, mereka berkata, kami mesti mendapatkan bahagian yang lebih kerana kami yang kejar musuh. Ya? Lalu pasukan yang melindungi Rasulullah berkata, kami lebih berhak terhadap harta ni kerana kami yang telah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar musuh tidak bisa melukai beliau. Dan pasukan yang menguasai perkemahan juga berkata, itu adalah milik kami, kami yang melindunginya. Itu dia. Jadi maka untuk menyelesaikan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala pun turunkan ayat, kan? Ayat daripada surah Al-Anfal ayat 1 lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Turun ayat ni. Ya? Ketahuilah, maknanya mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad SAW, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Maka Rasulullah pun membahaginya secara merata di antara mereka sebelum turunnya ayat ni, Al-Anfal 41 pula. Sebelum tu ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsam. Ketahuilah sungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai harta rampasan, maka sungguhnya 1/5 adalah untuk Allah. 1/5 daripada harta rampasan tadi. Dia ambil harta rampasan, dia bahagi 5, dia ambil 1 untuk Allah. Jadi begitu. Lebih tu baru dibahagikan untuk Allah dan Rasul lah. Baik. Alasan harta sehingga harta Bani Nadir dibahagikan di kalangan kaum Muhajirin. Al-Qadhi Ismail rahimahullah berkata, Rasulullah SAW membahagi harta Bani Nadir
hanya di antara kaum Muhajirin dan 3 orang daripada Ansar, Sahal bin Hunayf, Abu Dujanah dan Al-Harith bin As-Simah. Kerana tak kala kaum Muhajirin tiba di Madinah, orang-orang Ansar membahagi 2 hasil buah-buahan mereka. Dia kan. Dia maknanya sahabat-sahabat Ansar, maknanya depa ada kebun, ada boleh kita kata 1 tan. Depa ambil 500 kilo je. 500 kilo lagi berbagi kepada saudara mereka Al-Muhajirin. Okey? Gitu. Jadi maknanya bila dah dapat ghanimah tadi, maka Rasulullah bersabda, jika kalian mau maka aku akan bahagikan harta-harta Bani Nadir ini di antara kalian, yakni Al-Ansar, dan antara mereka, yakni Al-Muhajirin, kalau kamu mau. Dan kalian tetap menyantuni mereka dengan buah-buahan kalian. Maknanya sampai lepas ni pun kamu kena bagi jugalah kepada kaum Muhajirin separuh daripada hasil tanaman ataupun buah-buahan kamu. Tapi jika kalian mau, kata Nabi SAW, maka kami akan memberikannya kepada Al-Muhajirin tanpa memberikan kepada kalian. Dan kalian memutuskan daripada mereka apa yang selama ini kalian berikan kepada mereka daripada buah-buahan. Mana lepas ni kamu tak perlu bagilah buah-buah kamu kepada Al-Muhajirin lagi. Sebab mereka dah ada sumber dewa, mereka dah ada harta. Jadi maknanya kamu teruslah kamu punya, kalau dapat 1 tan lah kamu punya. Tak payahlah nak bagi 500 kilo lagi kepada Muhajirin, kerana sekarang mereka dah ada harta. Okey, Nabi bagi pilihan kepada Al-Ansar. Macam mana pilihlah. Kemudian maka mereka, yakni Al-Ansar berkata, engkau berikan saja kepada mereka dan tidak perlu berikan kepada kami, dan kami akan menahan buah-buahan kami. Maksudnya lepas ni kami guna sendirilah buah-buah kami ni. Kalau 1 tan lah milik kami. Sebab banyak komitmen. Komitmen ada family ramai dan sebagainya kan. Gitu. Lepas sebenarnya dia pun tak cukup juga. Tapi bila dah sahabat Muhajirin datang, apa tak ada makanan, apa harta benda pun tak ada kan. Dia berbahagikan harta mereka separuh kepada Muhajirin. Itu apa nama kebaikan golongan Al-Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian jadi maka Rasulullah SAW memberikan semua harta itu kepada Al-Muhajirin, dan mereka merasa cukup dengan apa yang mereka ambil, sedangkan Al-Ansar merasa cukup dengan apa yang kembali kepada mereka berupa buah-buahan mereka, sementara ketiga orang Ansar itu mendapatkan harta kerana mereka mengeluh bahawa mereka mempunyai hajat yang mendesak. Maknanya jadi 3 orang sahabat Ansar dia kan, Abu Dujanah, seorang lagi daripada kita baca tadi, Harith bin As-Simah, kemudian Sahal bin Hunayf kan. Mereka 3 orang ni susah sangat ni. Susah. Macam kita lah, bukan semua senang kan. Kais pagi makan petang, ya. Jadi begitu. Kais petang makan pagi, kais pagi makan pagi, ada juga macam tu kan. Jadi maknanya kita tak ada pekerjaan dan pendapatan yang tetap, maka kehidupan kita macam tu. Kebanyakan tu sebahagian kita macam tu lah. Jadi maknanya terutamanya sahabat-sahabat kita yang mereka menghabiskan ataupun mewakafkan umur mereka, kehidupan mereka fi sabilillah kan, untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, memperjuangkan agama Allah, menyampaikan agama Allah kepada manusia. Mereka, rezeki mereka adalah tawakal ala Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan pegangan mereka sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan kelapangan kepada mereka. Dan sebab tu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, jadi maknanya depa ni tak meminta-minta, kan? Tak minta-minta pada manusia. Depa maknanya berusaha untuk mencari rezeki. Di antara usaha yang terbaik adalah jihad fi sabilillah. Kan? Jihad fi sabilillah di mana mereka berperang di jalan Allah, mana rezeki mereka itu di hujung tombak mereka dan di mata pedang mereka. Kan? Jihad fi sabilillah. Jadi kalau itu jihad dengan sinan, dengan senjata. Di sana ada jihad dengan lisan. Kan? Jihad dengan lisan maknanya kita menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berhak mendapat ganjaran. Kan? Tapi sepatutnya Baitul Mal lah yang mengambil
tanggungjawab untuk memberi saraan kepada kita kata pasukan yang berjihad menyampaikan agama Allah Ta'ala ni. Itu sepatutnya begitu. Kerana mereka telah mewakafkan umur mereka, diri mereka, masa mereka fi sabilillah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berhak untuk dapatkan imbalan yang terbaik lah. Dan sebaik-baik apa yang kamu makan harta kamu tadi maknanya adalah dengan jalan yang baik. Jalan yang baik ni di antaranya adalah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, dengan kita tidak meminta-minta lah, begitu. Baik. Jadi di sahabat-sahabat ni kan, mereka ada keperluan mendesak 3 orang tadi kan, maka mereka ceritalah kepada Nabi SAW, maka Nabi bagilah. Bukan Nabi bagilah, sebab mereka ada bahagian mereka di situ. Bukan mereka minta, bukan yang bahagian mereka minta bahagian mereka yang ada di situ. Kemudian faslun lah, mereka yang diberi bahagian daripada rampasan perang dan tidak turut dalam peperangan. Ini Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma berada di Syam, dan keduanya tidak turut perang Badar. Namun Rasulullah SAW memberikan 2 bahagian kepada mereka. Maka mereka berkata, bagaimana dengan pahala kami berdua ya Rasulullah? Tengok sahabat-sahabat ni, mereka pentingkan pahala. Ada pun bahagian harta benda tadi mereka tak tanya. Mereka tanya, ya Rasulullah, macam mana pahala kami? Sebab orang yang pergi jihad di Badar ni, maknanya Allah cop mereka sebagai ahli syurga. Allah kata, ya'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kan? Kepada Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, dia ahli Badar. Kan? Umar ketika maknanya dia bagi surat, tulis surat kepada kaum Quraisy Mekah nak beritahu Nabi SAW nak pergi serang takluk Mekah. Tapi maknanya wahyu sampai bagi tahu. Dan Umar minta izin untuk pancung leher dia. Nabi kata, apa yang kamu tahu tentang ahli Badar? Allah Ta'ala telah melihat kepada ahli Badar. Maknanya Allah Ta'ala kata, kan, buatlah apa kamu semua buat. Buatlah apa kamu semua nak buat. I'malu ma syi'tum. Kan, apa yang kamu kena pergi buatlah. Qad ghafartu lakum, sebenarnya aku telah ampunkan bagi kamu segala dosa kamu. Ini kelebihan ahli Badar, mereka yang menyertai perang Badar. Jadi mana 2 orang sahabat ni tak sempat ikut serta sebab mereka berada di Syam, di atas tugas mereka lah yang Nabi SAW berikan kepada mereka. Tapi Nabi bagi mereka bahagian mereka daripada harta rampasan perang, dan pahala pun macam tu. Nabi kata, ya Rasulullah, bagaimana dengan pahala kami berdua? Baginda menjawab, begitu juga pahala kamu berdua, seperti mana mereka yang menyertai perang Badar. Ibn Hisham rahimahullah berkata, dan Ibn Habib menyatakan bahawa Abu Lubabah, kemudian Al-Harith bin Hatib dan Asim bin Adi ikut keluar bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW memulangkan mereka. Rasulullah suruh mereka balik. Rasulullah suruh mereka balik ke Madinah. Ya? Lalu beliau mengangkat Abu Lubabah sebagai gubernur sementara di Madinah, sebab Nabi pergi musafir kan. Dan Ibnu Ummi Maktum sebagai imam dalam solat. Kemudian beliau memberikan kepada mereka bahagian daripada harta rampasan perang. Ini yang berlakulah. Kemudian Al-Harith bin As-Simah menderita patah kaki dia patah di Ar-Rawha. Maka Rasulullah memberikan bahagian rampasan perang kepadanya. Tengoklah. Kemudian Ibn Hisham berkata, Rasulullah SAW memberikan bahagian daripada harta rampasan kepada Khawwat bin Jubair. Tidak ada seorang ulama pun yang berbeza pendapat bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tidak turut dalam suatu peperangan kerana sedang merawat isterinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Maka beliau Rasulullah memberikan bahagian kepadanya, kepada Uthman. Lalu Uthman berkata, bagaimana dengan pahalaku wahai Rasulullah? Tanya pahala. Sahabat-sahabat ni tanya pahala. Dunia tak mau. Tak kisah. Tak dapat apa, tapi yang penting pahala. Dan tapi nak dua-dua lah, dunia dan pahala. Baginda Rasulullah menjawab, begitu juga pahalamu. Macam tu juga kamu dapat pahalamu. Ibn Habib berkata, ini adalah kekhususan Nabi SAW dan kaum muslimin telah bersepakat
akan tidak bolehnya memberikan bahagian harta kepada orang yang tidak ikut perang. Ibn Qayyim berkata, yakni Ibn Qayyim berkata, Ahmad, Malik dan sekelompok daripada ulama terdahulu dan belakangan mengatakan bahawa jika imam mengutus seseorang, imam ni pemerintah lah, mengutus seseorang untuk suatu perkara yang berkenaan dengan maslahat pasukan, maka ia juga berhak mendapatkan bahagian harta rampasan. Ibn Habib berkata Nabi SAW tidak pernah memberikan bahagian khusus kepada kaum wanita, anak-anak dan budak-budak. Budak-budak, apa nama? Di sini dia kata budak ni budak-budak ke hamba? Biasa bahasa Indonesia ni terjemah budak ni hamba. Tengok bahasa Arab sekejap. Dia kata apa? Okey. Subian. Subian ni kanak-kanak lah. Budak-budak sini adalah kanak-kanak. Bukan hamba. Bukan hamba. Sebab kita confuse lah. Sebab bahasa Indonesia ni budak-budak boleh terjemah hamba, jadi budak-budak boleh kanak atau kanak-kanak. Budak yang ni hamba. Kan? Jadi kita confuse lah. Jadi maksudnya kanak-kanak dan juga kaum wanita begitu. Akan tetapi beliau memberikan kepada mereka bahagian seadanya daripada harta rampasan, yakni ghanimah lah. Apa yang ada. Kemudian faslun. Apa yang sebanding dengan unta daripada kambing dan sapi? Sapi ni lembu lah. Sapi ni mana dia? Lembu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyamakan dalam pembahagian unta dan kambing, bahawa 10 ekor kambing sebanding dengan seekor unta. Ini dalam masalah nilai. Nilai lah. Dan pembahagian harta yang dimiliki bersama. Adapun dalam masalah korban, itu lain pula. Masalah korban lain. Maka Jabir berkata, kami menyembelih. Kami menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Al-Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang. Dan seekor sapi untuk 7 orang. Ini korban. Unta dan lembu 7 orang. Ini dalam Al-Hudaybiyah. Adapun dalam Haji Wada', maka Jabir radhiyallahu anhu berkata juga berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk patungan, yakni kongsi. Bahasa Indonesia kata patungan. Bahasa Melayu kita kata kongsi. Kongsi dalam unta dan sapi. Setiap 7 orang daripada kami patungan untuk 1 ekor unta. Maksudnya kongsi untuk 1 ekor unta. Keduanya benar. Maksudnya keduanya itu adalah benar lah. Keduanya adalah benar. Bila sebut keduanya, kita ingat nombor yang 2 tu. Rupanya kedua-dua sekali adalah benar lah. Baik, dalam As-Sunan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa ada seorang lelaki yang mendatangi Nabi SAW lalu berkata, sungguhnya aku mempunyai kewajipan untuk menyembelih seekor unta dan aku sanggup untuk melakukannya. Akan tetapi aku tidak menemukan unta yang dijual untuk aku beli. Maka beliau SAW memerintahkan kepadanya agar membeli 7 ekor kambing. Lalu dia menyembelih semuanya. Tapi ada ini adalah dhaiful isnad, sanad dia lemah lah. Kalau kita tengok dalam footnote tu dia bagi tahu dalam sanadnya ada tadlis, penyamaran riwayat. Ibnu Jurayj dan Atha Al-Khurasani tidak mendengar hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi maknanya dia tak sebutlah. Jadi dalamnya ada tadlis, macam penyembunyian lah begitu. Okey. Faslun pula kita tengok. Apakah salb sesuatu yang dilucuti daripada musuh masuk bahagian 1/5 rampasan perang? Maksudnya, kalau seorang tu A dia pergi bunuh satu orang musuh, satu orang musyrik. Okey. Jadi musuh yang dia bunuh itu, milik musuh itu akan jadi milik dia. Adakah itu termasuk dalam bahagian 1/5 rampasan perang? Maksud dikumpulkan, dipecah 5, kan? Maknanya ditolak satu bahagian, 4 bahagian yang untuk dia. Adakah macam tu? Baik, tengok di sini.
Nabi SAW memutuskan bahawa semua as-salb dimiliki oleh yang membunuh pemiliknya. Itu dia. Jelaslah. Kan? Dimiliki oleh dia. Tak dia jadi seperlima lah. Beliau tidak mengeluarkan bahagian yang seperlima darinya, al-khumus tadi. Dan tidak juga memasukkannya pada bahagian yang seperlima. Bahkan beliau menganggapnya sebagai rampasan secara umum. Ini adalah hukum dan keputusan beliau SAW. Al-Bukhari rahimahullah berkata dalam As-Sahih, as-salb yang dimiliki oleh pembunuh pemiliknya bukanlah berasal dari bahagian yang seperlima. Ini al-khumus. Beliau menetapkannya dengan persaksian satu orang dan beliau menetapkannya setelah terjadinya pembunuhan terhadap pemiliknya. Ini adalah 4 hukum yang terkandung dalam hukum beliau SAW mengenai as-salb bagi yang membunuh musuhnya. Jadi harta musuh yang dibunuh itu jadi milik dia lah, tanpa dibahagikan pada 5 bahagian. Begitu. Kemudian Malik dan para pengikutnya berkata, as-salb tidak berasal kecuali dari bahagian yang seperlima. Kata Malik pula. Dan hukumnya masuk kategori pemberian sebelum rampasan dibahagi. Malik berkata tidak ada hadis yang sampai kepada kami bahawa Nabi SAW mengatakannya dan tidak pula beliau pernah melakukannya kecuali pada perang Hunain. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma juga tidak pernah melakukannya. Ibnu Al-Mawaz berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan salb kepada pembunuhnya kecuali kepada Al-Bara' bin Malik. Dan beliau mengeluarkan bahagian yang seperlima daripadanya. Ini khilafkan di atas tadi. Para pengikut Imam Malik lah berkata, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسًا. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu dapat, yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah. Maka Allah SWT menjadikan 4/5 rampasan ghanimah adalah milik orang-orang yang ikut berperang. Maka tidak boleh mengambil sedikit pun daripada apa-apa yang Allah peruntukkan bagi mereka, hanya berlandaskan pada kemungkinan 4/5. Satu bahagian tadi untuk mana Allah dan Rasulnya. Baik, lagi pula seandainya ayat ini berkenaan dengan selain harta as-salb, nescaya Nabi SAW tidak menangguhkan hukumnya sampai ke perang Hunain. Kerana ayat diturun pada perang Badar. Ditambah lagi beliau bersabda, barang siapa yang membunuh musuhnya, maka salbnya apa yang dilucut darinya untuk dia. Setelah peperangan mulai mereda. Baik, Nabi kata man qatala qatilan falahu salabuhu. Kemudian elektrik belum ada, panas. Ya, kipas tak ada. Ini betul-betul sauna. Okey, insya-Allah. Seandainya telah diketahui daripada awal, nescaya akan diketahui oleh Abu Qatadah, prajurit penunggang kuda di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang pembesar sahabat beliau, Abu Qatadah. Akan tetapi dia tidak mencari al-salb kecuali setelah dia mendengar utusan Rasulullah SAW mengumumkan hal itu. Mereka berkata Nabi SAW juga memberikan hak al-salb ini kepada pembunuh pemiliknya dengan persaksian satu orang tanpa harus bersumpah. Seandainya salb ini termasuk pokok harta rampasan ghanimah, nescaya hak orang yang mendapatkan rampasan ghanimah tidak akan gugur darinya kecuali berdasarkan alasan yang bisa menyebabkan gugurnya kepemilikan, seperti adanya bukti-bukti atau saksi atau sumpah. Baik, mereka juga berkata seandainya salb itu wajib menjadi milik pembunuh pemiliknya lalu dia tidak mempunyai bukti, maka hukum salb ini didiamkan seperti barang temuan dan tidak boleh dibagi. Sementara salb ini tetap harus dibagi walaupun tidak ada bukti, kerananya dia keluar daripada makna pemilikan.
Ini juga menunjukkan bahawa salb dikembalikan kepada ijtihad imam. Ha. Ia boleh menggolongkan ke dalam bahagian yang 1/5 sebagaimana yang dilakukan pada selainnya. Inilah kumpulan dalil-dalil yang dipakaikan oleh kelompok ini. Kemudian ulama lain berkata, ini khilaf tentang as-salb tu. Rasulullah telah mengucapkan hukum salb ini dan beliau juga telah melakukan sejak 6 tahun sebelum perang Hunain. Al-Bukhari menyebutkan dalam As-Sahih bahawa Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'adz bin Afra radhiyallahu anhu, yang keduanya adalah orang Al-Ansar. Keduanya menebas Abu Jahal bin Hisham pada perang Badar dengan kedua pedang mereka sampai mereka berdua membunuhnya. Mereka berdua kemudian mendatangi Rasulullah lalu mengabarkan kepada beliau bahawa maka beliau bersabda, siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya? Maka setiap dari mereka berkata, aku yang membunuhnya. Lalu beliau bersabda, apakah kalian telah mencuci pedang-pedang kalian? Keduanya menjawab, belum. Lalu beliau melihat kepada kedua pedang tersebut, kemudian beliau berkata, kalian berdua yang telah membunuhnya. Dan beliau menyerahkan salbnya untuk Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Ya. Ini menunjukkan bahawa keberadaan salb menjadi milik pembunuh adalah perkara yang telah tetap dan sudah diketahui daripada awal Islam. Hanya saja perkara ini diperbaharui dengan pengumuman secara umum dan seruan terhadapnya, bukan tentang awal pensyariatannya. Adapun ucapan Ibnu Al-Mawaz bahawa Abu Bakar dan Umar tidak pernah melakukannya, maka jawapannya daripada dua sisi. Pertama, ini adalah persaksian untuk menafikan sesuatu. Dan persaksian seperti ini tidak boleh didengarkan. Kedua, ada kemungkinan tidak diumumkan masalah ini pada zaman kedua khalifah ini, kerana sudah merasa cukup dengan apa yang telah diketahui sebelumnya. Dan telah sahih daripada hukum dan keputusan Rasulullah SAW, sampai walaupun telah sahih dari keduanya bahawa keduanya betul-betul meninggalkannya secara pasti, bukan kerana ada satu kemungkinan padanya, maka hal itu tetap tidak boleh dahulukan di atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya. Adapun ucapannya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan salb kepada pembunuhnya kecuali kepada Al-Bara' bin Malik, maka telah sahih bahawa beliau pernah memberikan salb kepada Salamah bin Al-Aqwa, Mu'adz bin Amr dan Abu Talhah Al-Ansari. Dia berperang selama 20 hari pada perang Hunain lalu mengambil semua salb mereka. Semua inilah kejadian-kejadian nyata yang kebanyakan diriwayatkan dalam As-Sahih. Maka persaksian untuk menafikan sesuatu hampir-hampir tidak pernah selamat dari kritikan. Baik. Kemudian tadi setiap balik dalam bahasa Arabnya, ucapan Ibnu Al-Mawaz rahimahullahu ta'ala. Okey, situ kita baca tadi. Dia kata, wa amma qaul Ibn Al-Mawaz inna Abu Bakr wa Umar lam yaf'alahu fajawabuhu min wajhaini. Adapun ucapan Ibnu Al-Mawaz bahawa Abu Bakar dan Umar tidak pernah melakukannya, maka jawapannya daripada dua sisi. Pertama, ini adalah persaksian untuk menafikan sesuatu, dan persaksian seperti ini tidak boleh didengarkan. Kedua, ada kemungkinan tidak diumumkannya masalah ini pada zaman kedua khalifah ini, kerana sudah merasa cukup dengan apa yang telah diketahui sebelumnya dan telah sahih daripada hukum dan keputusan Rasulullah SAW, sampai walaupun telah sahih, ya, dan dari keduanya bahawa keduanya betul-betul meninggalkannya secara pasti,
maka kerana ada suatu kemungkinan padanya, maka hal itu tetap tidak boleh didahulukan atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kita baca tadi. Baik, kemudian ada pun perkataannya walam yu'ta ghairal Bara' bin Malik salba qatilih. Ini kalau baca bahasa Arab senang sikit, jelas sikitlah. Ya. Dan perkataannya dan tidak diberi selain kepada Al-Bara' bin Malik, iaitu salb, pembunuh, apa nama, harta, apa nama, pemilik dia yang dibunuh oleh tentara dia, maksudnya pembunuh pemilik harta. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi Al-Bara' ni yang bunuh apa nama musyrik yang ada harta tu, jadi harta tu dipanggil salb. As-salab itu. Jadi Nabi SAW telah memberi as-salb li Salamah bil Al-Aqwa'. Ya, di waktu yang lain Nabi bagi salab kepada Salamah bin Al-Aqwa' dan Muaz bin Amru dan Abi Talhah Al-Ansari. Ni. Baik. Kemudian qatala 20 yawma Hunain. Ya, maksud dia berperang. Ya, dia telah membunuh 20 hari pada perang Hunain. Fa akhadha aslabahum. Jadi maknanya Abu Talhah Al-Ansari di perang pada perang Hunain, 20 hari, 20 yawma Hunain. Dia bunuh 20 orang pada perang Hunain. Bukan 20 hari, 20 orang. Fa akhadha aslabahum, dia ambil segala harta mereka. Wa hadhihi kulluha waqai' sahihah. Ini semua peristiwa-peristiwa yang sahih, benar berlaku. Mu'zamuha fi sahih, yang terbanyaknya riwayat ni sebut dalam kitab as-sahih lah. Jadi fa syahadah ala nafi, maksudnya persaksian di atas penafian, la takadu taslamu minan naqad, maksudnya persaksian atas menafikan tadi maknanya tak boleh diterima lah. Habis tu. Maksudnya kalau ada orang kata yang aku saksi, maknanya dia kata persaksian, dia menyaksikan bahawa dia menafikan salab itu milik orang ni, maka penafian dia tak boleh diterima. Itu maksudnya. Wa amma qawluhu wa khammasahu, ucapan Nabi SAW, beliau telah memberi, mengeluarkan bahagian 1/5, ini al-khumus. Okay. Fahadha lam yuhfaz bihi atharul battah, tak ada langsung dalam riwayat kisah ni. Balil mahfuz, bahkan yang terpelihara riwayat itu adalah menyalahinya. Dalam Sunan Abi Dawud daripada Khalid bin Nabi SAW, lam yukhammis as-salab, bahawa Nabi SAW tidak menjadikan as-salab itu daripada 1/5 bahagian harta rampasan. As-salab itu maknanya memang total bagi kepada orang yang membunuh pemilik dia. Itu maksudnya. Wa amma qawluhu, adapun apa nama firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusan. Ketahuilah, sungguhnya apa saja yang kamu dapat peroleh sebagai rampasan perang, maka sungguhnya 1/5 adalah untuk Allah. Dia kata. Maka ayat ini bersifat umum, sedangkan hukum salb untuk pembunuh pemiliknya, maka ia bersifat khusus. Dan diperbolehkan mengkhususkan keumuman Alkitab dengan menggunakan As-Sunnah. Ya, ini boleh. Quran datang secara umum, hadis datang mengkhususkan yang umum tadi. Boleh. Contoh-contoh yang serupa dengannya sudah masyhur dan tidak mungkin ditolak. Ini dia. Kemudian qauluhu, ucapannya, la yaj'alu
la yuj'alu syai'un minal ghanimati li ghairi ahliha bil ihtimal. Maksudnya, ya. Dia kata tidak boleh memperuntukkan sedikit pun daripada harta rampasan kepada selain yang berhak hanya kerana berlandaskan kepada kemungkinan. Tak boleh lah. Semua kena pastilah. Tak boleh teka-teka. Ni. Jawapan dia daripada dua sisi, dia kata. Pertama, kami tidak memperuntukkan asal kepada selain orang yang berhak mendapatkan harta rampasan. Di mana yang asal untuk orang yang tadi lah. Kedua, kami hanya memperuntukkannya kepada pembunuh pemiliknya. Jadi peruntukan itu hanya untuk pembunuh dia saja. Harta benda milik yang terbunuh itulah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bukan dengan kemungkinan. Bukan agak-agak, tidak. Dan Nabi SAW sama sekali tidak mengundurkan pengamalan ayat itu sampai ke perang Hunain. Sebagaimana yang kalian sebutkan. Bahkan beliau telah berhukum dengannya pada perang Badar. Dan keberadaan beliau mengucapkan hukum ini setelah meredanya peperangan tidaklah menghalangi hak atas salab dari pembunuh pemiliknya. Kata dia. Ayat dia seolah-olah macam berbelit-belit sikit lah. Tapi mungkin boleh faham kot kan. Kalau tak faham, kena terjemah lagi sekali lah. Okey, di sini tak ada komen apa-apa. Saya tak tahu lah. Yang dengar faham ke tak faham ke. Wallahualam. Tapi ini baca ini kitab terjemahan yang ada pada kita. Perenggan dia macam ayat dia berbelit-belit, pusing nak faham. Sebenarnya nak faham senang ya. Tidak perlu berbelit-belit ayat-ayat tu. Ni. Ya. Pola perenggan yang kita baca tu lah. Sama tadi. Adapun ucapannya tidak boleh memperuntukkan sedikit pun daripada harta rampasan kepada selain yang berhak, hanya kepada berlandaskan pada kemungkinan. Kemudian tadi kita baca tamat tadi. Adapun keberadaan Abu Qatadah tidak mencari salab. Ya. Abu Qatadah dari sini. Belum kata Abu Qatadah di sini lepas Ibn Mawas, kemudian okey, kita sesuatu yang dilucuti daripada musuh milik orang yang dia bunuh sampai dia mendengar utusan Nabi mengumumkan bahawa maka itu tidak menunjukkan bahawa masalah itu belum tetap dan belum diketahui. Abu Qatadah diam hanya kerana tidak bisa mengambilnya hanya berdasarkan pengakuan dirinya semata. Tapi tak kala ada seorang saksi yang bersaksi untuknya, dia pun memberikannya. Nabi SAW bagi dekat Abu Qatadah tadi lah. Ya. Kita alam menghanim tu pada alam mungkin dia kata ada pun yang benar. Okey, di sini. Yang sahih di sini kata Ibn Qayyim rahimahullahu taala, yang sahihnya, yang sahih dia kata ay yuktafa fi hadha bisyahid alwahid. Yang sahihnya cukup memadai dengan seorang saksi yang melihat kata dia tu yang bunuh musuh tadi. La yuhtaju ila syahidin akhar, tidak berhajat kepada saksi yang lain. Ini yang sahihnya. Ya. Wala yamin, tidak berhajat kepada sumpah orang tadi bahawa dia yang membunuh ataupun sumpah saksi tadi. Kama ja'a bi sunnatus sahihah as-sarihah, sebagaimana telah disebutkan dalam sunnah yang sahih yang jelas lagi teranglah, allati la mu'aridah laha, yang tidak menyanggainya. Waqad taqaddama hadha fi mawdi'ihi, dah berlalu dulu di dalam tajuk dia lah. Itu dia. Wa amma qawluhu, adapun ucapannya, fa innahu linahu law kana lil qatili lawaqafa wa lam yuqsam kal luqatah. Ya, wa lam yuqsam. Adapun ucapannya seandainya
salab itu untuk pembunuh pemiliknya, maka hukumnya pasti didiamkan dan tidak akan dibagi. Sebagaimana halnya dengan temuan Luqatah, maka jawapannya bahawa salab ini hanya untuk orang-orang yang mendapatkan rampasan perang. Hanya saja pembunuh pemiliknya berhak didahulukan. Kerana jika tidak diketahui siapa pembunuh secara jelas, maka semua orang yang berhak mendapatkan rampasan perang ghanimah bersekutu di dalamnya. Kerana itu adalah hak mereka. Ketika tidak jelas orang yang berhak didahulukan di antara mereka, maka mereka pun bersekutu padanya. Ini dia. Kemudian faslun. Hukum beliau SAW terhadap harta-harta kaum muslimin yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Kemudian kaum muslimin menang atas mereka, atau kaum musyrikin itu masuk Islam dan membawa harta tersebut. Ini macam cerita perang di Gaza lah sekarang kan. Perang di Gaza sekarang ni. Itu maksudnya, kalau orang Islam dah kuasai, habis kuasaan tu maknanya dia harta-harta tu macam mana? Dihukumkan oleh Nabi SAW. Atau kaum musyrikin itu masuk Islam dan membawa harta tersebut. Okay? Hukum dia macam mana? Jadi begitu. Baik, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, kuda milik Ibnu Umar radhiyallahu anhu pergi, lalu ditangkap oleh musuh. Kemudian kaum muslimin mengalahkan mereka, lalu kudanya dikembalikan kepadanya pada zaman Rasulullah SAW. Budak, yakni hambanya juga, hamba Abdullah bin Umar lah, pernah kabur ke Romawi, pernah lari ke Rom. Lalu kaum muslimin mengalahkan Romawi, maka Khalid mengembalikannya pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Umar. Dalam Sunan Abi Daud disebutkan bahawa Rasulullah yang mengembalikan budak itu kepadanya, hamba tadi kepada Khalid. Dalam Al-Mudawwanah dan Al-Wadhihah disebutkan ada seseorang dari kaum muslimin yang menemukan seekor unta miliknya di dalam rangkaian harta rampasan. Maka Rasulullah bersabda padanya, in wajadtahu lam yuqsam fakhudhu, wa in wajadtahu qad qusima fa anta ahaqqu bihi bithaman in aradtahu. Ya, sini kita. Hadis kalau dalam kitab bahasa Arab ni dia tulis dhaif, kan? Kerana adalah sanad ada Maslamah bin Ali Al-Khushani, orang dhaif tu ni. Ya. Jadi maksudnya kalau kamu menemukannya dalam keadaan belum dibahagikan, maka ambillah. Tapi jika kamu menemukannya dalam keadaan sudah dibahagikan, maka kamu yang lebih berhak membelinya jika kamu menginginkannya. Ni. Kemudian dinukil daripada jalur yang sahih daripada beliau SAW bahawa kaum Muhajirin meminta kepada beliau SAW rumah-rumah mereka pada hari pembebasan Mekah. InsyaAllah nanti kita baca sambung lagi lah, insyaAllah nanti. Saya punya bateri pun dah nyawa-nyawa ikan. Bateri belum ada, terputus lebih kurang jam 1 jam lebih dah, okay. Jadi Alhamdulillah bateri laptop tu lebih sikit lagi. Lampu ni pun masih saya guna power bank. Jadi ala kulli hal, ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi taufik lah kepada ilmu yang bermanfaat dan kepada amalan yang saleh. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجزاك الله خيرا تكيران. كيف الحال وخبار؟ sehat walafiat, Masya Allah, lama tak jumpa. Assalamualaikum.